Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Terima kasih kepada para hadirin yang menonton video pembentangan ini. Baiklah, pembentangan saya pada hari ini bertajuk Program Akademik di Sekolah Integriti berdasarkan model penilaian KIPP. Apakah itu Sekolah Integriti? Mungkin ramai yang masih belum mengenali tentang kewujudan Sekolah Integriti ini. Sekolah Integriti adalah sebuah sekolah yang diwujudkan di dalam kawasan penjara semenjak 2008 untuk memberikan pendidikan formal kepada para banduan muda atas kerjasama pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Jabatan Penjara Malaysia. Maka dengan kewujudan sekolah ini semenjak 2008 lagi, terdapat beberapa perkara atau masalah yang telah dikenal pasti wujud untuk dilihat dan dikaji seperti dalam rajah ini. Menurut Alimuddin pada tahun 2012, program akademik yang telah dilaksanakan di Sekolah Integriti ini perlu disemak dan dilakukan penilaiannya. Manakala menurut Wan Hassan pada tahun 2017 menyatakan bahawa terdapat sekolah yang melaksanakan program yang tidak perlu dan tidak selaras dengan program akademik dan juga matlamat penubuhan dan juga aspirasi sesebuah sekolah. Manakala menurut Malaysia Education Blueprint Annual Report pada tahun 2013 menyatakan bahawa prasarana yang terdapat di Sekolah Integriti ini adalah kurang lengkap. Dan juga menurut Darussalam Budin, disokong oleh Ahmad Nasir dan juga Jabatan Penjara Malaysia menyatakan bahawa berlakunya peningkatan kos operasi dalam melaksanakan program akademik di Sekolah Integriti ini. Menurut Suhaid dan juga Ezra Fiziawati, berlakunya dan wujudnya kekangan serta masalah semasa proses pengajaran dan juga pembelajaran iaitu PDPC di Sekolah Integriti ini. Dan juga menurut Vacha pada tahun 2012, berlakunya cabaran pasca pembebasan kepada para pelajar yang telah keluar daripada sistem penjara dan yang telah keluar daripada sistem persekolahan formal di Sekolah Integriti ini, di mana mereka telah dibebaskan keluar sana. Jadi secara keseluruhannya menurut David Royce pada tahun 2001, satu penilaian menyeluruh tentang sesuatu program perlu dilaksanakan apabila sudah mencapai masa tertentu ataupun berlakunya cabaran serta masalah. Seterusnya adalah objektif dan juga persoalan kajian. Berikut adalah objektif kajian. Pertama adalah untuk mengenal pasti program dari dimensi konteks, iaitu keperluan dan juga matlamat program akademik dilaksanakan. Kedua adalah untuk mengenal pasti dari dimensi input, iaitu bentuk pembelajaran, kelengkapan dan juga kemahiran guru. Objektif ketiga pula adalah untuk mengenal pasti dari dimensi proses, iaitu cara pelaksanaan program akademik dan juga pembelajaran pelajar. Objektif keempat adalah untuk mengenal pasti dari dimensi produk, iaitu pencapaian prestasi pelajar serta haluan masa depan pelajar. Dan persoalan kajian adalah seperti yang tertera dalam rajah ini. Berikut adalah kerangka teori kajian, iaitu model penilaian KIPP oleh Staffelbeam yang mempunyai 4 komponen utama, iaitu penilaian dari aspek konteks, input, proses dan juga produk. Seterusnya, ini adalah kerangka konseptual kajian yang diolah berdasarkan model penilaian KIPP tadi. Kerangka ini menunjukkan pelaksanaan model penilaian KIPP dalam program akademik di Sekolah Integriti dari 4 aspek iaitu konteks, input, proses dan juga produk. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif iaitu kajian kes. Sampel kajian pula menggunakan persampelan bertujuan iaitu seramai 7 orang terdiri daripada 5 orang pelajar dan 2 orang guru mengikut keakuran, peraturan dan juga pentadbiran pihak Jabatan Penjara Malaysia. Data telah dianalisis menggunakan analisis tematik.
Ini adalah dapatan kajian. Berdasarkan dapatan kajian yang diperolehi dari aspek konteks, dalam program akademik di Sekolah Integriti telah menunjukkan bahawa program ini diperlukan bagi memberi peluang kedua menyambung pengajian kepada para tahanan yang terdiri daripada latar belakang pendidikan. Program ini juga diperlukan dan bermatlamat bagi membina masa depan semula pelajar walaupun mereka telah dijatuhi hukuman atas kesalahan jenayah yang mereka lakukan. Program ini juga memberi pengisian semasa dalam tahanan dan menjadi medium pembentukan disiplin serta pemikiran para tahanan sebagai salah satu program pemulihan di dalam penjara. Dari aspek penilaian input pula, program di Sekolah Integriti adalah mengikut tahap pencapaian akademik dan tidak mengikut umur pelajar. Hal ini kerana para pelajar di Sekolah Integriti terdiri daripada latar belakang pendidikan yang bercampur dan pelbagai. Oleh itu, program akademik ini dijalankan mengikut tahap pencapaian akademik pelajar agar matlamat penubuhan sekolah ini tercapai. Dapatan juga menunjukkan bahawa sekolah ini mempunyai kemudahan asas bilik darjah yang lengkap seperti bilik darjah di sekolah aliran perdana yang lain bagi memudahkan proses PDP dilakukan. Walau bagaimanapun, terdapat kekurangan kelengkapan bahan makmal dan juga bilik-bilik khas untuk proses pembelajaran atas faktor keselamatan yang telah dinyatakan oleh pihak Jabatan Penjara Malaysia. Kerana seperti kita sedia maklum, semua mereka yang berada di sini adalah yang pernah terlibat dengan pelbagai kes-kes jenayah. Sekolah Integriti juga telah menerima pelbagai bantuan persekolahan dari aspek alatan dan kemudahan pembelajaran, sokongan program, peningkatan kompetisi pelajar dan juga pelbagai bantuan lain. Bagi memastikan keperluan dan matlamat penubuhan sekolah ini tercapai, guru-guru yang berkhidmat di sekolah ini adalah mereka yang berkemahiran, terlatih dan dibekalkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Manakala dari aspek penilaian proses pula, dapatan yang diperoleh menunjukkan proses PDP hanya tertumpu di dalam kelas sahaja. Selain itu, kaedah yang digunakan semasa proses PDP berlangsung adalah secara berpusatkan murid dan tidak berpusatkan guru, di mana murid diberi peluang secara aktif semasa di dalam kelas. Oleh kerana para pelajar tidak mempunyai akses dengan dunia luar mahupun keluarga mereka sendiri, pelajar di sekolah ini amat bergantung sepenuhnya kepada para guru. Dapatan juga menunjukkan terdapat kekangan kepada pelajar selepas waktu persekolahan formal di Sekolah Integriti apabila mereka pulang semula masuk ke kawasan sel penjara mereka. Walaupun di dalam sel kawasan penjara mereka terdapat kemudahan pembelajaran di sana. Program bimbingan sampingan seperti motivasi dan teknik menjawab juga turut dilaksanakan di sekolah ini bagi memastikan keperluan pelajar untuk meningkatkan pencapaian dan proses pemulihan mereka mencapai matlamat. Manakala dari aspek penilaian produk pula menunjukkan para pelajar di sekolah ini memberikan keputusan peperiksaan yang baik dan menunjukkan matlamat penubuhan sekolah ini tercapai. Murid-murid yang lemah dari aspek 3M juga telah menunjukkan peningkatan pencapaian selepas mengikuti kelas 3M di sekolah ini. Para pelajar yang mendapat keputusan yang baik dalam SPM mahupun STPM juga mendapat peluang yang sama dengan para pelajar sekolah di aliran perdana lain untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Ada dalam kalangan mereka yang telah menyambung pengajian ke peringkat sijil, diploma, ijazah dan juga ada yang telah menyambung pengajian di peringkat sarjana. Para pelajar di sekolah ini juga mempunyai peluang yang sama seperti orang lain untuk memperoleh pekerjaan dan juga membina kehidupan selepas pembebasan mereka. Secara kesimpulannya, penubuhan Sekolah Integriti adalah satu usaha bagi memberi peluang pendidikan formal kepada semua termasuklah mereka di dalam penjara melalui program akademik. Untuk memastikan pelaksanaan program ini mencapai matlamatnya, keperluan terhadap pelaksanaan program akademik di Sekolah Integriti perlu diberi perhatian dan perlu ditambah baik dari semasa ke semasa. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.